أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinan sekali lagi Allah pertemukan kita dalam tempat yang penuh dengan barakah ni, diberinya kesempatan untuk mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan sekali lagi kita dijemput untuk berada di dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat, ada keberkatannya insya-Allah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kenapa tak ada lampu? Tolong ibu-ibu kita kat belakang tu. Boleh insya-Allah ya. Okey, pengajian kitab kita Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ini kita akan masuk pada bab yang ke-66. Bab yang ke-66, muka surat 103. Mula-mula saya sambung balik kitab ni pada awal tahun dulu. Antara target ataupun sasaran lah, saya pernah nyatakan, kalau tuan-tuan ingat dulu, kita nak cuba habiskan 100 hadis untuk tahun ni. Alhamdulillah dengan keizinannya kita dah masuk hampir 119 dah, dekat dengan 120 hadis yang menceritakan tentang berkaitan adab di dalam kehidupan kita ni. Jadi pada hari ini kita masuk bab yang ke-66, masih lagi pada bab berkisar tentang jiran, ya. Bab la yu'zi jarah, bab pada menyatakan jangan menyakiti, mengganggu jiran, ya. Bab pada menyatakan jangan menyakiti dan mengganggu jiran. Dan hadis yang dibawa di sini hadis bernombor 119. Jumpa ya, muka surat 103. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'data ibni Hubairah qala sami'tu Aba Hurairah yaqul qila lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahli an-nar.
qalu wa fulanah tusalli al-maktubah wa tasaddaq bi athwa wa la tu'dhi ahada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahlil jannah. Dalam hadis ni ada dua golongan yang Nabi nak highlightkan kepada kita. Dua golongan fulanah. Fulanah ni orang perempuan. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bertanya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang di sini tak dinyatakan tuan-tuan siapa orang tu, kan? Banyaklah antaranya ulama menyatakan kenapa tidak menyatakan seseorang tu apabila dalam nak menceritakan keburukan, kan? Risau kalau nyata, nampaklah siapa sebenarnya yang nak dimaksudkan tu. Jadi ada matan hadis ni. Matan ni maknanya cerita lah. Sanad tu dekat atas, an tu sanad. Sanad penting, kena ada nama orang. Tapi matan ni kadang-kadang disorok nama tu semata-mata nak menyembunyikan apabila nak menceritakan tentang sesuatu yang tidak elok, ya. Jadi di sini Abu Hurairah menyatakan ada seorang ni bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya apa? Wahai Rasulullah. Orang ni pula dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah, dia pula cerita. Orang lelaki ni yang tak tahu nama siapa ni cerita pula. Dia kata, ya Rasulullah, ada seorang fulanah, ada seorang perempuan. Perempuan tu pula tak dinyatakan siapa, kan? Cuma nak kita ambil iktibar je ni, ambil pengajaran je, tak perlu tahu pun siapa, cuma nak ambil pengajaran manfaat daripada hadis ni. Orang lelaki tu kata apa? Dia kata ada seorang perempuan. Orang perempuan ni banyak dia buat amal. Dia melaksanakan solat malam, taqumul lail wa tasumun nahar. Yang kedua, bila siang hari dia berpuasa. Wa taf'al. Yang ketiga, dia buat kebaikan, kan? Banyak buat baik ni. Wa tasaddaq. Yang keempat, dia banyak bersedekah perempuan ni. Nampak bagus sungguh dah ni. Lalu dekat akhir tu apa kata lelaki tu? Wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Namun dia juga termasuk dalam bab orang yang sering menyakiti, mengganggu jirannya bilisaniha, dengan lisan, dengan lidahnya. Nampak empat perkara tadi cantik dah, kan? Nak cerita kepada Nabi, orang yang solat malam, orang yang puasa pada siang hari, orang yang buat baik, orang yang bersedekah. Tetapi dia telah melakukan menyakiti jirannya. Dan menyakiti jiran di sini bukan dari sudut fizikal, kan? Bukan dari sudut pukul ke, tumbuk ke, tak, tetapi bilisaniha, dengan lidah. Jadi sakit dekat sini tu sakit dekat dalam lah. Kalau orang dengar memang kecil hati lah, kan? Yang dimaksudkan menyakiti bilisaniha. Apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Daripada apa yang dibuat banyak-banyak tadi, Nabi jawab, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Hiya min ahlin nar. Dan dia adalah daripada ahli penghuni neraka. Allahu Akbar, kan? Nampak bagus sangat dah tadi. Macam-macam dah kebaikan dia buat, tapi disebabkan dia selalu menyakiti jiran dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada kebaikan dalam dirinya, malah dia adalah ahli penghuni neraka. Jadi kalau kita nak faham daripada kisah ataupun ciri perempuan yang pertama ni, seolah-olah, kan, hubungan kita dengan jiran tu adalah suatu benda yang sangat besar, sehingga kan menjadi suatu yang mandatori, kan? Hak lain-lain tu seolah-olah boleh terbatal disebabkan perkara menyakiti jiran dia tadi, ya, disebabkan perkara dia buat jahat dekat jiran dia tadi. Sambung sikit lagi, qalu, lalu sahabat pula cerita pula, ada satu lagi jenis ni, wa fulanah tusallil maktubah. Ada seorang perempuan lagi ni, fulanah ni,
dia ni hanya melakukan solat maktubah, solat yang fardu, wa tasaddaq bi athwar, dan bersedekah dengan gandum ataupun biji-bijian yang digilis, maknanya sikit sajalah, ya, bersedekah dengan kuantiti ataupun benda yang biasa saja. Wala tu'zi ahada, dan dia tidak pernah menyakiti seorang pun jiran dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah, dia adalah daripada penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ni ada dua golongan yang nak diceritakan. Yang seorang tadi buat amal banyak, kan? Buat amal banyak tetapi dia sentiasa sakiti jiran dia. Boleh dikatakan kalau kita faham hadis tadi itu seolah-olah amalannya tidak diterima. Kalau pandangan ulama pula nak menceritakan, kalaulah dia masuk syurga pun dia tidak masuk syurga bersama dengan orang awal-awal masuk syurga, kan? Dia tidak akan masuk syurga bersama dengan orang-orang soleh terus masuk syurga Allah Ta'ala, tidak. Dia perlu dihisap dahulu, kan? Dicari dahulu mana jiran-jiran dia buat sakit dulu, mana jiran-jiran yang dia buat khianat dulu, yang dia buat zalimi dulu ke atas dunia. Selesai dulu permasalahan diri dia dengan jiran-jiran dia, barulah dia dapat masuk syurga Allah Ta'ala dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besar sangat Nabi nak highlightkan tentang hati-hati dengan hubungan kejiranan ni. Baik, yang pertama yang kita nak ambil faedah daripada hadis ini ialah tuntutan keimanan itu perlu kepada amalan. Banyak sekali ayat Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah gandingkan kalimah iman dengan kalimah amal soleh. Amanu wa amilus salihat. Kan? Dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Allah cipta manusia ni ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Tetapi apabila manusia itu yang menyebabkan diri dia asfala safilin, serendah-rendahnya, melainkan amanu wa amilus salihat, orang beriman dan orang beramal soleh. Iman ni adalah benda yang ada kaitan dengan dalam kita, kan? Dalaman kita ni, iman ni tak boleh nak zahir, tak nampak. Dan amal ni benda yang fizikal, luaran. Dalam bab kisah fulanah tadi, kan, bagus dah amal dia tu, tetapi bila mana dia tak percaya ataupun dia rasa aku banyak amal sangat dah ni, tak apalah kalau aku nak cakap buruk tentang jiran, aku nak nyakiti jiran, aku nak zalimi jiran, tak apa. Tak boleh. Sebab dia mesti berganding di antara iman dan amal. Iman tak boleh hidup berasingan, amal pun tak boleh hidup berasingan. Masing-masing perlu ada di dalam kehidupan kita. Sebab itulah kata para salafus salih, al-iman qaulun wal amal. Iman itu adalah percakapan, perkataan dan juga amalan. Barulah lengkap, barulah sempurna kehidupan kita tu, insya-Allah. Yang kedua, dalam hadis ini juga nak berinya tentang suatu penekanan tentang hak tetangga, hak kejiranan tadi, ya, hak jaga jiran tadi. Dan khabar gembira bagi orang yang sentiasa jaga hubungan dan bercakap baik dengan jiran tetangga. Kalau dulu tuan-tuan nak cakap ataupun nak buat sesuatu statement ni susah, ya. Kalau dulu kalau kita kata apa-apa isu pun kita akan dengar daripada berita, akhbar, keluar daripada TV dan sebagainya. Tapi hari ni kalau kita tengok masyarakat kadang-kadang boleh buat fake account, buka FB tak tahu siapa-siapa, duk condemn, tung. Tengok-tengok siapa tak tahu, kan? Macam-macam cara boleh buat sekarang ni.
Sebab kalau dia sedar tentang setiap percakapan, setiap apa yang dia taip, setiap apa yang dia buat, dihisap. Bayangkan daripada awal dia buka akaun Facebook dia buka akaun Instagram dia, semuanya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena hati-hati. Ya, hendaklah mempunyai suatu kesedaran yang mana Nabi bagi penekanan untuk menjaga hubungan jiran tetangga tadi. Dan yang ketiga, janganlah duduk berasa bahawasanya segala amal-amal baik kita tu mempunyai satu lesen untuk kita buat jahat. Kan? Kadang-kadang ada orang ni dia kata, aku banyak dah buat amal baik, tak apalah sikit-sikit kau nak buat jahat. Jangan. Segala amal kebaikan kita itu bukan memberikan satu lesen untuk kita melakukan kemungkaran ataupun untuk melakukan kejahatan kepada jiran tetangga kita. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, pergi kepada hadis yang ke-120. Ni agak panjang sikit, tapi kita baca juga. Hadis ni lebih kurang satu muka surat. Dan hadis ni minta maaf lah, dia ada cerita sikit berkaitan hubungan suami isteri, ya, sebagai ilmu kita insya-Allah. Haddatsana Abdullah ibn Yazid qal haddatsana Abdurrahman ibn Ziyad qal haddatsana Umarah ibn Ghurab anna ammatah lahu haddatsat annaha sa'alat Aisyah ummul mu'minin faqalat inna zawja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha imma an takuna ghadaba aw lam takun nashitah فهل علينا في ذلك من حرج قالت نعم إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعه قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك مع عني سوم أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ليلتي من فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد فكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني فقلت له إني حائض فقال وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت له عن فخذي فوضع خذه ورأسه على فخذي حتى دفي فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذت ثم أدبرت به قالت وقلقت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. Panjang sikit ya. Baik, ni kisah panjang lah. Mungkin banyak faedah kita dapat ambil daripada hadis yang begitu panjang ni. Baik, daripada Umarah ibn Ghurab bahawasanya ibu saudara, ni kita jumpa lagi sekali perkataan ammah. Ammah dalam bahasa Arab ni maksudnya ibu saudara sebelah bapa, kan? Ibu saudara sebelah ayah kita, ya, tu maksudnya ammah. Dia kata ibu saudara telah bapanya telah menceritakan kepadanya bahawasanya dia telah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia tanya apa? Sesungguhnya suami salah seorang di antara kami menginginkannya. Kan? Ada orang ni tanya Aisyah, dia kata antara suami kami ni ada menginginkan, yakni nak
bersamalah suami isteri itu. Akan tetapi dia tidak mahu, ya, akan tetapi isteri dia tolak, isteri dia tak nak, tidak mahu. Mungkin kerana marah ataupun mungkin kerana tidak berkeinginan, ya, mungkin juga sebab waktu tu ada masalah bergaduh ke, ataupun ada juga masalah ketika itu tidak cergas ataupun penat, lelah dan sebagainya lah. Lalu tanya kepada Aisyah, apakah itu dosa bagi kami? Lalu Aisyah jawab, telah berkata, ya, na'am, ya, inna min haqqihi alaik, sesungguhnya di antara haknya suami ke atas engkau, bahawa sekiranya dia menginginkan, kalau suami itu nak berjima', yakni nak bersama dengan isteri tadi, maka hendaklah ditunaikan oleh isteri walaupun sedangkan engkau berada di atas kotak, berada di atas pelana tempat duduk tertutup di atas unta. Maksudnya kalau senang nak faham, walaupun engkau ada kerja yang lain ketika itu, tinggalkan kerja itu, hendaklah kembali kepada suamimu, jangan engkau menghalangnya, ya, janganlah engkau menghalang daripada keinginan suami itu. Dia berkata, aku telah berkata kepadanya, jika salah seorang di antara kami haid, bagaimana pula ya Aisyah kalaulah kami pada waktu itu, seorang isteri ini berada dalam keadaan haid, tidak ada baginya dan bagi suaminya melainkan satu tempat tidur dan satu lihaf, satu selimut, apa yang perlu dilakukannya? Seolah-olah orang ni tanya, seorang perempuan ni dia tanya, kalau macam tu, kalau berada dalam keadaan haid ni macam mana, kan? Dan pada waktu tu kami hanya ada satu tempat tidur je, ada satu selimut je, kami nak berkongsi juga ke, kan? Seolah macam tu lah. Lalu Aisyah telah menjawab, ketatkan ikatan kain pembalutnya lalu tidur bersamanya. Tak ada masalah pun, kata Aisyah, tidurlah bersama suamimu, cuma jangan melakukan hubungan suami isteri sahaja. Dan ada juga di sini dinyatakan ikatlah kain, maksudnya bolehlah nak bersedap-sedap dengan keadaan lain melainkan daripada melakukan hubungan suami isteri. Maka bagi suami apa yang ada di atas itu, lepas ikat kain itu, hak atas itu suami boleh, ya, serta bahawa aku akan beritahu kepada engkau apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pula nak cerita bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya adalah satu malam, ya, pada satu malam tu, innahu kana lailati min, pada satu malam aku bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah menggiling gandum, lalu aku telah buatkan roti, ya, syai'an min sya'ir faja'altu lahu qursa. Aisyah kata ni aku giling gandum ni, aku nak buat roti nak bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersungguh-sungguh lah buat ketika itu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk lantas menutup pintu. Aisyah tengok pelik, ya, waktu Aisyah duk giling gandum nak buat roti nak bagi Nabi makan ni, tiba-tiba Nabi masuk, Nabi tutup terus pintu, ya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pula ke masjid. Kalau pergi ke masjid Nabi tu nampak bagaimana raudhah, keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi Nabi pada waktu tu tutup pintu dan pergi ke masjid tu, seolah-olah macam Nabi keluar lah, tinggal Aisyah yang sedang buat roti tadi ni. Kebiasaannya, kata Aisyah, adalah baginda apabila nak tidur ni, wa kana idza arada an yanama aghlaqal bab. Ada beberapa benda kalau Nabi nak tidur ni, biasanya kata Aisyah, bila Nabi nak tidur ni, baginda akan menutup pintu. Maknanya nak tidur saja baru Nabi sallallahu alaihi wasallam aghlaqal bab, akan tutup pintu. Wa auqa'al qirbah, dan Nabi akan menutup kirbah. Kirbah ni tuan-tuan ada satu bekas yang boleh isi air. Jadi bila malam nak tidur, Nabi akan tutup bekas tu yang dinamakan kirbah tadi. Begitu juga cawan Nabi akan tutup.
Dan Nabi juga wa atfa'al misbah, Nabi akan padamkan pelita. Kalau kita hari ni tutup lampu gitulah, kebiasaannya macam tu. Kalau Nabi nak tidur, barulah Nabi tutup pintu, tutup kirbah dan juga padam pelita tu. Maka aku telah menunggu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam kembali, agar aku dapat memberi baginda sallallahu alaihi wasallam makan roti pipih. Tulis dalam terjemahan ni roti pipih, roti yang dibuat oleh Aisyah tadi itulah. Aisyah tunggu juga ni, kan? Tunggu sampai bila mana Nabi balik, barulah nak bagi makan roti tadi tu. Namun duk tunggu, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak kembali juga, sehinggalah aku tertidur. Aisyah pun tertidur. Duk buat roti nak bagi dekat Nabi, Nabi keluar pergi masjid, tunggu, Nabi tak balik dan Aisyah pun tertidur. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam itu juga merasa amat kedinginan, kan? Sampai satu tahap tu Nabi rasa sejuk, Nabi rasa dingin sangat. Lalu baginda pun mendatangi Aisyah balik, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah dan membangunkan aku. Fa'atani fa'aqamani thumma qala adfi'ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejut Aisyah, bangunkan Aisyah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hangatkanlah aku, kan? Panaskanlah aku. Nabi bagi tahu dekat Aisyah. Dan yang dimaksudkan hangat di sini ni ialah menghangatkan aku dengan sentuhan kulit. Maknanya bersentuhlah kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kulit Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dalam keadaan haid ya Rasulullah. Aisyah duk risau ni, adakah Nabi nak melakukan hubungan suami isteri pada waktu tu sedangkan Aisyah dalam keadaan haid? Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, aku dalam keadaan haid. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sekiranya engkau singkapkan pehamu, kan? Nabi suruh singkapkan peha, maka aku singkapkan kepada baginda. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan pipi dan kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pehaku sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam merasa hangat. Ni Nabi buat, ya, diajarkan dalam hadis ni. Lalu tiba-tiba seekor anak kambing jiranku, baru masuk bab jiran, ya. Tiba-tiba seekor anak kambing jiranku, fa'akbalat syatun lijarina, ada seekor kambing anak jiran ni datang dekat rumah Nabi ni, dan anak kambing tu masuk, ya, anak kambing tu masuk. Mana tadi? Tiba-tiba seekor anak kambing jiranku masuk menghampiri. Kemudian anak kambing itu telah menuju kepada roti yang dibuat oleh Aisyah tadi, lalu mengambilnya. Dan kambing tadi tu ambillah roti yang Aisyah buat, yang mana roti itu Aisyah buat untuk Nabi, dan berlalu pergi. Lalu Aisyah menggerakkan badannya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun, tersedarlah. Lalu Aisyah pun telah mengejar, menghalau anak kambing itu hingga ke pintu. Aisyah kejar baliklah nak ambil roti tadi tu. Buat apalah anak kambing ni duk ambil roti, aku nak buat roti ni nak bagi dekat Rasulullah. Lalu apa Nabi jawab? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, engkau ambillah apa yang engkau dapat dari rotimu, dan janganlah engkau ganggu jiranmu kerana anak kambingnya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang panjang, banyak hukum fiqh dalam tu lah, ya. Antaranya yang pertama tadi yang kita nak faham, galakan isteri mentaati suami dan gembirakan suami walaupun dalam keadaan haid, ya. Dan ada batasan kita lah dalam Islam. Saya yakinlah benda ni benda basic dah. Mungkin kursus kahwin dulu tu, mungkin anak-anak muda belajar dah, ya. Dan yang kedua, dibenarkan untuk
menggembirakan suami isteri tadi itu bersedap-sedap walaupun dalam keadaan haid, melainkan daripada bersetubuh saja. Ni hukum fiqh lah, munakahat dan sebagainya lah. Dan yang ketiga yang nak diambil daripada hadis ni, kenapa Imam Bukhari masukkan hadis panjang ni dalam bab jiran, rupanya kisah akhir tu nak menceritakan tentang galakan berdamai dengan jiran dan jangan mengambil perkara yang kecil dan dibesar-besarkan, yang akhirnya rugi bergaduh sama-sama jiran. Maka benda ini adalah dilarang dalam bab tadi. Sedangkan haiwan datang tu, haiwan tu dimiliki oleh jiran, tapi Nabi kata biarlah, ambillah hak mana ada, hak lebih tu rezeki dia lah. Kalau kita dulu juga, saya ingat kecil-kecil dulu ayam kat kampung kan, ayam jiran sebelah, ayam jiran sebelah mari kat rumah sebelah ni duk berok merata dan sebagainya. Dia ambil apa benda ni, pukullah, dia lempar kat ayam tu kan. Sebenarnya ada adab dan jiran pula tengok, dan jiran tu pun kena faham lah, kena faham dah pelihara ayam, ada binatang ternakan dan sebagainya, kena jaga supaya dia pun tak sakiti jiran dia ni. Dan jiran ni pun kena faham, mungkin ada terlepas, dia dah jaga elok-elok terlepas juga, maka hendaklah kena raikan, berdamai, mungkin boleh cakap elok-elok dengan dia. Inilah antara kelebihan-kelebihan yang boleh diambil daripada kisah yang panjang dalam hadis ni. Baik, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tersambung seterusnya hadis yang ke-121. Haddatsana Sulaiman ibnu Dawud Abu Rabi' qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far qala haddatsana Al-Ala ibnu Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan masuk syurga sesiapa yang jirannya tidak aman daripada gangguannya. Sampai ada satu ancaman daripada Nabi kata, kalau sentiasa mengancam jirannya, tidak beri aman kepada jirannya, maka Nabi ancam mereka ini tidak akan masuk syurga. Ada 3 keadaan lah yang dimaksudkan di sini, termasuklah golongan yang pertama, yang dia ni tak menyakiti jiran, tetapi dia menghalalkan perbuatan menyakiti jiran. Ada tak orang macam ni? Dia tak buat jahat dekat jiran dia, tapi kalau orang tanya dia, patut tak aku nak buat jahat dekat kawan ni, aku nak buat macam ni macam ni, sepatutnya kamu buat gitu kat dia, kena ajar dia gini. Dan dia percaya bahawa perkara yang dia buat tu halal, disuruh, maka dia juga termasuk dalam bab la yadkhulul jannah. Seolah-olah dia yakin tentang buat jahat pada jiran tu benda yang boleh, dia tak buat tapi dia suruh, dia percaya, maka itu juga termasuk dalam la yadkhulul jannah. Yang kedua, yang mereka yang betul-betul buat jahat tadilah, sengaja menyakiti jiran, sengaja melakukan kezaliman, sengaja melakukan apa-apa keburukan kepada jiran dia, maka inilah juga yang dimaksudkan dengan la yadkhulul jannah. Dan yang ketiga, seperti mana huraian pada hadis yang pertama tadi, yang dimaksudkan juga ialah tidak masuk syurga ini, kalaulah dia ada amal-amal soleh, dia tidak masuk syurga bersama dengan orang awal-awal masuk syurga. Maksudnya dihisab dulu, kita di hari akhirat amalan kita akan dipertimbangkan. Sebab tu hadis Nabi kata ada golongan yang muflis, dipertimbangkan satu persatu. Kalau dah selesai, barulah boleh masuk syurga dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bab yang ke-67, bab la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsanu syatin. Bab pada menyatakan janganlah seorang jiran meremehkan jirannya walaupun pemberiannya hanya kaki kambing. Hadis yang ke-122.
Hadatsana Ismail ibn Abi Uwais qala hadatsana Malik an Zaid ibn Aslam an Amri ibn Muaz al-Ashhali an jaddatih annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al mu'minat la tahqiranna ra'atun minkunna li jaratiha walau qura'u syatin muharraq. Daripada Amru ibnu Muaz al-Ashhali, daripada neneknya bahawasanya neneknya telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum perempuan yang beriman, janganlah seorang daripada kalian meremehkan jirannya walaupun pemberiannya hanya kaki kambing yang dibakar. Begitu juga hadis yang ke-123 tu kita baca sekali. Haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Zi'b qala haddatsana Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat. Tadi ya nisa'al mu'minat, sekarang ya nisa'al muslimat. Diulang dua kali, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsanu syatin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum perempuan yang beriman, wahai kaum perempuan yang beriman, janganlah seorang jiran perempuan meremehkan jiran perempuannya walaupun pemberiannya hanya kaki kambing. Dua hadis yang maknanya lebih kurang sama. Kalau kita ingat balik kenapa antara metodologi Imam Bukhari bawa banyak hadis, nak menunjukkan juga bahawasanya periwayatannya berbeza. Ada Imam Bukhari ambil daripada gurunya yang ni, ada Imam Bukhari ambil daripada gurunya yang ni. Dia bawa semua walaupun hadis tu maknanya lebih kurang sama. Baik, kedua-dua hadis ni nak menceritakan tentang jangan kita meremehkan suatu perkara yang kecil, kan? Dan hadis ni juga nak menceritakan kepada kita suatu galakan dalam bab beri hadiah dan juga beri sedekah walaupun sikit, walaupun kecil. Kita bincang dah sebelum ni, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kuantiti tapi kualiti, dan keikhlasan itulah insya-Allah akan diberikan kurniaan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab nak bagi ni ada tiga kategori manusia. Yang pertama, orang yang nak beri hadiah dan orang yang nak bagi sedekah tadi. Ya? Tu orang yang nak bagi tu. Yang kedua, orang yang menerima. Dan yang ketiga, orang yang melihat ataupun orang yang tahu. Jadi tiga-tiga ni kalau faham tentang hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 122 dan 123 ni, ketiga-tiga ni kalau faham, walaupun sekecil mana sekalipun, adanya appreciate, rasa penghargaan, walaupun benda tu tak seberapa tapi dia sangat menghargai tu, maka kehidupan masyarakat kita ni akan harmoni. Kadang-kadang masalah ni masyarakat kita ni dia suka apa orang panggil, suka troll ataupun suka bahan. Orang anak-anak muda disebut nama bahan, kan? Ada benda kecil, cerita sikit orang ni bagi, Allah sikit je bagi. Dia duk bahan, duk cerita kat orang, duk canang merata, apalah bagi benda kecil macam tu pun nak cerita kat orang. Ya? Kadang-kadang orang yang ketiga tadi tu, orang yang bagi okey dah, orang yang menerima pun dah bagus dah. Orang yang ketiga tu orang yang lihat ataupun orang yang tahu tadi tu, dia pula duk canang mengata. Ingat, tiga golongan ni, orang yang beri, orang yang menerima dan orang yang melihat. Ketiga-tiga ni hendaklah memuji dan menghargai pemberian hadiah sedekah walaupun sekecil-kecilnya. Ya, kerana yang dinilai tadi ialah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala akan lihat dari sudut keikhlasan tadi. Yang kedua, hadis ini juga nak menceritakan tentang larangan kita itu daripada kedekut dan bakhil. Apa yang kita boleh sumbang? Tak ada benda lain dah, kita ada hanya banyak ni je.
boleh sumbang, boleh bagi dengan banyak ni, itulah mudah-mudahan menjadi saham kita di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hubungan ukhuwah dengan jiran tadi hendaklah sentiasa dilaksanakan, walaupun dengan perkara yang kecil tapi pahalanya begitu besar Allah janjikan di dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukuplah sekadar itu. Kita berhenti dahulu pada hadis yang ke-123. Jadi antara kesimpulan yang dapat sama-sama kita ambil, hadis yang pertama tadi kita bincangkan tentang dua golongan, ya, tentang dalaman dan luaran. Yang terbaik dua-dua kena ada. Janganlah buat amal baik tapi lisan jahat. Jangan, dua-dua kena jaga. Yang kedua tadi, apabila ada kesilapan yang kecil, jangan diperbesarkan daripada jiran kita. Jagalah hubungan. Dan yang keempat tadi, pemberian walaupun sekecil-kecilnya insya-Allah dinilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang dipandang tu insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.